Tajuknya pada malam ini Barzakh. InsyaAllah saya akan terangkan sedikit tentang format forum kita pada malam ini. Yang pertama, dia akan membicarakan tentang detik-detik sakaratul maut. Panelis yang kedua akan membicarakan tentang kehidupan ataupun suasana di alam barzakh. Setelah selesai, kita akan buka soalan. Antum tanya, ustaz jawab. Sebab sini dia tulis ana tanya, enta jawab. Enta tanya, ana jawab. Jadi kita buat antum tanya, ustaz jawab. Jadi soalan akan melalui SMS ataupun WhatsApp, yang mana kita akan maklumkan kelak, insya-Allah. Jadi kita mulakan forum kita pada malam ini dengan tajuk Barzakh. Sebelum tu kita nak bagi sedikit lagu ataupun nasyid. Boleh Ustaz? Sebab apa malam ni Ustaz Aslin ada? Nampak ingat Ustaz Aslin seorang boleh nasyid. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Okey, cukup sangat tu Ustaz. Jadi kita nak serah pada Ustaz Abdullah Khairi tentang bab yang pertama, persoalan pertama Ustaz. Jadi detik-detik ataupun saat sakaratul maut, apa yang akan berlaku Ustaz? Pasal benda ni, kita ni yang ada malam ni semua dikatakan bakal-bakal jenazah, termasuk dengan saya. Jadi kita semua akan melalui saat ini. Kalau ikut dari segi pembacaan saya, dikatakan ada 7 rombongan iblis yang akan datang ketika saat sakaratul maut. Ataupun Ustaz boleh khabarkan juga Ustaz, kalau 100 hari tanda-tandanya macam mana, dia mai ke 40 hari macam mana. Sekurang-kurangnya kita ada ilmu yang kita boleh ambil pada malam ini tentang pengeringatan saat-saat kematian sakaratul maut. Dengan itu saya persilakan Al-Fadil Al-Ustaz Abdullah Khairi untuk memulakan forum kita pada malam ini. Tafadhal ya Ustaz. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din, wassalatu wassalam ala rasulillah khairul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya kasihi sahabat saya, pengacara majlis, yang dihormati ashabul fadilah Ustaz Aslin Bahrim, ahli panel kita, ahli jawatan kuasa masjid Sembilang, tuan-tuan muslim-muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Saya mengajar kitab Sakaratul Maut yang ditulis oleh Dr. Ain Al-Qarni di Masjid Batu. Hampir sudah 5 tahun. Tu pun tak habis lagi tuan-tuan, baru suku. Dr. Ain Al-Qarni ni tuan-tuan, dia cerita tentang Sakaratul Maut ini. Bila kita baca dan kita tengok, cukup menggerunkan. Bukan saja menggerunkan, dia menyentuh hati kita. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Setiap yang hidup ni pasti mati. Pokok hidup mati, manusia hidup mati, batu hidup mati. Dunia ini dikatakan hidup, sebab tu dikatakan dunia ini sentiasa mengembang. Dan dikatakan dunia ini, alam semesta Bima Sakti ini berbentuk seperti mana tiupan cerowong trompet. Sebab itu tuan-tuan, akhir zaman nanti ditiup trompet, sebenarnya bentuk alam semesta kita seperti mana trompet. Dan dunia ini hidup, dia akan hancur. Tuan-tuan, setiap yang hidup pasti mati. Ingat, pahala akan dibalas di akhirat. Bila kata pahala, bekal kita akan dibalas di akhirat. Barang siapa yang didauh daripada api neraka, dimasuk syurga, faqad faz, maka dialah orang yang paling beruntung. Sebab itu Ibnu Katsir dia huraikan ayat ini, dia kata orang yang beruntung itu dua.
Pertama, dia ada bekal dia di dunia ini untuk bawa ke akhirat. Yang kedua, dia boleh masuk syurga. Tuan-tuan bayang, apa yang kita tinggal bekal untuk kita masuk syurga Allah. Allahu Akbar. Ingat, dalam kitab Sakaratul Maut menguraikan, orang yang mati ini tuan-tuan, pasti dia lalu Sakaratul Maut ini. Kalla, ketahuilah, iza balagati taraqi, ketika nyawa ini sampai halqum, itu namanya ghargharah. Wa qila man, katakan kepada orang yang nak mati, rak, siapa boleh tolong kamu? Wa dhanna annahu al-firaq, siapa tak boleh tolong? Wal tafatis saqa bisaq, maka berselisihlah ni kaki tangan orang-orang ni masa sakaratul maut. Sebab itu bila saudara Anas kata, Ustaz Anas kata, kan, kita ini akan menghadapi sakaratul maut, tuan-tuan, Dr. Aid ni dia hurai satu persatu. Ada tandanya. Di antaranya dikatakan malaikat maut ini akan ziarah kita satu hari 20 kali. Maksud dia 24 jam, setiap 20 minit sekali. Setiap 20 minit sekali. Tu nampak? Nampak tak nampak? Nampak. Si terkejut. Jangan terkejut. Saya baca khutbah atas ni tuan-tuan, minta maaf lah, ada seorang pakcik orang Semilang ni, aku terkekah, terkencin tuan-tuan. Sebab itulah kita terpaksa kutip derma untuk gantikan kapet pada malam ni. Minta maaf kalau pakcik tu ada, minta maaf. Kan kita baca khutbah, dia duduk tengah, kawan tak boleh tahan dah tuan-tuan, kencing. Habis-habis semayang basah. Nah, jadi kita nak ambil keputusan nak tukar kapet ni, yang biru ni kepada hijau, insya-Allah. Ditonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, malaikat ni ziarah kita setiap hari 24 jam 20 minit 20 kali setiap hari. Maksudnya 20 minit sekali. Sebab itu kadang-kadang kita duduk terasa ada orang lalu. Sebenarnya malaikat mau ziarah. Ni teman-teman tengok, alhamdulillah hari ini bersama dengan forum Sakaratul Maut mengingat mati. Tuan-tuan, malaikat catat belum sampai masanya, dia kata. Tiba-tiba sampai. Bila sampai, kata Dr. Aid, dia akan sampai pada waktu 100 hari. Bila 100 hari tuan-tuan, orang itu akan berubah perangainya. Tapi orang beriman dia tahu. Contohnya Khalifah Umar Abdul Aziz, dia tahu tuan-tuan saat dia nak mati. Dia duduk tuan-tuan, ketika 100 hari dikatakan dalam kitab Sakaratul Maut, dia bagi tahu isterinya, wahai isteriku, jika sekiranya aku meninggal, jangan kau simpan segala barangku, kau sedekah semua. Kemudian ketika dia nak mati, Umar Abdul Aziz, dia duduk di saat nak mati, dia halau semua yang ada di sebelahnya, pembantu, termasuk isterinya. Dia kata, kamu semua keluar kerana ada orang sedang menziarahi aku. Orang heran. Isteri tanya, bang, tak ada siapa pun. Kamu tak nampak kecuali aku. Mereka keluar tuan-tuan, masuk-masuk, tengok-tengok Khalifah Umar Abdul Aziz sudah meninggal. Sebab ada tandanya untuk orang yang beriman. Sebab itu 100 hari ada tanda, ada perubahan sikap dan sebagainya. Dan dikatakan yang paling dekat 40 hari. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Sakaratul Maut, 40 hari perutnya akan berdenyut. Ustaz, Okey. Berdenyut. Bila berdenyut tu, maksud dia telah sampai akan ajalnya, 40 hari lagi akan meninggal. Itu diceritakan oleh Dr. Ain. Kemudian 7 hari. Bila 7 hari tuan-tuan, orang yang sakit tua dia akan tunjuk tanda. Orang yang tak sakit dia tak tunjuk. Tak sakit tak tunjuk, tetapi akan berdenyut pada dahinya. Ni berdahi ni. Tapi orang yang sakit tua dia akan tunjuk. Di antara tanda orang yang sakit tua nak mati, 7 hari telinganya akan jatuh. Cuba tuan-tuan pegang, jatuh tak? Kalau jatuh tu sampai masa dah tu. Kan? Ni jatuh ni, telinga ni jatuh. Ni, kemudian apa? Dagunya akan renggang. Ni, nak renggang dah. Kemudian belakangnya, orang yang kurus dia akan tak boleh masukkan tangan. Orang yang gemuk memang tak ada harapan lah. Tuan-tuan, ni yang kurus ni tak boleh masuk, dia akan jadi sama belakang. Dan sendinya akan renggang. Tu 7 hari. Dan bila dekat dengan sakaratul maut tuan-tuan, tanda yang paling hebat, hidungnya akan jatuh. Ni hidung. Dan kakinya mula menyejuk.
Cuba tuan-tuan pegang kaki tuan-tuan, sejuk tak? Kalau sejuk, Jumaat depan. Saya mengajak Sakaratul Maut dekat Masjid Batu, anak muda angkat tangan, Ustaz, tak sejuk Ustaz, kami panas. Saya kata, panas lepas Isyak. Ada seorang Ustaz, saya tak panas, suam. Saya kata, suam lepas Maghrib jalan. Mereka buat lawak tuan-tuan. Tuan-tuan, tanda ini pasti berlaku. Bila? Tunggu saatnya. Sama ada suka tak suka, pasti berlaku. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, nak mau cerita yang tu, apa bekal kita? Bekal kita, cuba tuan-tuan tengok Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu, di saat dia mati, dia ni tuan-tuan, Nabi pernah sebut dalam hadis, kalaulah ada Nabi selepas aku, Umarlah penggantiku. Umar ketika dia nak mati tuan-tuan, dia sembahyang subuh. Ketika sembahyang subuh, dalam rakaat yang kedua, ketika rokok, dalam kitab kata datang Abu Lu'lu'ah tikam daripada belakang, sebab ketika rokok senang tikam tembus. Umar tak rasa tikaman tersebut, dia teruskan sembahyang. Cuba tuan-tuan tengok, Umar tak rasa. Kita sembahyang nyamuk ketik, garu sebelah kaki lagi sampai batas sembahyang, tu pun duk rasa aku ni jamin syurga Firdaus ni. Allah, beza kita tuan-tuan. Ni bila dah tembus, dalam kisah sahabat kata dia jatuh sebab darah keluar. Bila jatuh tuan-tuan, ada seorang sahabat dikatakan Salman Al-Farisi, setengah kata Saidina Ali, mereka pegang nak cabut. Lalu Saidina Umar tanya, kenapa dengan aku? Kata sahabat ini, ada orang tikam kamu ya Amir Mukminin. Saidina Umar disebut Amir Mukminin, Saidina Abu Bakar disebut Khalifatul Rasul, pengganti Nabi. Saidina Umar Amir Mukminin, pemimpin orang beriman. Kemudian dia kata apa? Kenapa dengan aku? Ada seorang Majusi Abu Lu'lu'ah menikam kamu. Dia kata, inilah janji Nabi kepadaku. Sebab pernah Saidina Umar kena penyakit yang teruk, penyakit taun. Orang datang tuan-tuan bagi tahu, Umar ingat Allah. Dia kata apa? Janji Nabi aku akan mati dibunuh. Jangan kamu yakin dengan ini kematianku, dia kata. Dia yakin dengan Nabi. Akhirnya ketika nak tarik, dia kata, benarkan aku sembahyang, dia kata. Ketika sembahyang, kamu tariklah pedang tersebut. Ketika Umar sembahyang dalam duduk, mereka tarik pedang, tak rasa. Hebat sembahyang dia. Kita sembahyang Allahu Akbar, tu pun rasa bekal sembahyang ni jamin syurga Allah, untuk masuk syurga Allah. Faqad faz, untung kita. Mana untung kita? Ni ditarik, bila tarik darah ni keluar tuan-tuan. Dalam kisah sahabat kata, ketika itulah perutnya keluar, terburai perut. Bila terburai jatuh, bila jatuh tuan-tuan, Saidina Umar sebut, dikatakan kepada Salman ataupun kepada Saidina Ali, ya Ali, aku dahaga. Lalu cari air, tak ada, cuma ada hanyalah air susu kambing. Dia ambil susu kambing tu, diberi minum. Ketika Saidina Umar minum, susunya keluar melalui ususnya. Bila keluar tuan-tuan, Saidina Umar tuan-tuan mati dalam mihrab Nabi. Sebab itu Saidina Umar digelar Al-Faruq. Saidina Umar digelar apa nama, pendahulu wahyu. Sebab wahyu turun seperti mana pendapat Saidina Umar. Dan Saidina Umar juga dikatakan syahid mihrab, mati dalam mihrab Nabi. Bang, cuba tengok Saidina Umar yang dikata asyarul mubasyirina fil jannah, 10 orang yang jamin masuk syurga Allah. Umar Al-Khattab, bekal dia apa? Bang, dia menangis sampai nampak lorah air mata. Kita lorah air mata pun tak ada, tak pernah menangis. Tu pun dok rasa aku jamin syurga Allah, sedangkan dia jamin syurga Allah. Cuba tengok bekal dia. Lagi siapa? Cuba tuan-tuan tengok seorang lagi, anak muda nama Mus'ab bin Umair. Saya cerita dalam kuliah. Tengok bekal dia. Allah bagi ilmu. Wahai anak muda, alhamdulillah malam ni ramai kita cari ilmu. Program ilmu ni cukup seronok dekat Pulau Pinang, mengajar ramai orang, seronok. Tambah-tambah Masjid Semilang ni, saya harap sangatlah tuan-tuan, tahun depan kita nak buat pemilihan, kekalkan yang ada. Tahun ni nak buat juga. Lepas tu nak ganti hak baru. Hak baru juga. Hak baru. Ada. Alhamdulillah. Itu lagi lah Bazan tobat aku tak boleh baca khutbah dah. Tuan-tuan, kekalkan program ilmu penuh tiap-tiap malam. Ni disponsor pula. Tuan-tuan, malam-malam ada ceramah agama, punya meriah. Bila ada ceramah agama, program ilmu, Allah angkat bala umum bang.
Allah angkat pada umum. Tu pun ada orang komplain lagi. Saya dengar kabar ada orang komplain sekitar-sekitar ini kerana tuan-tuan datang parking tepi rumah mereka. Apa parking depan rumah kami? Tuan-tuan, parking atas bumbung mereka. Marah tuan. Sedangkan parking itu tuan-tuan, dia benar, dia dapat pahala, tapi dia tak nampak pahala tu. Allahu Akbar. Sebab itu tuan-tuan, saya nak bagi tahu, Mus'ab bin Umair, anak muda, ketika mana tuan-tuan dia belum Islam, dia ni pakai baju tuan-tuan pagi lain petang lain. Dia ni cantik tuan-tuan, anak muda yang cantik macam Anas lah. Dan saya yang sebelah tu jangan pakai tuan-tuan. Aku forum pertama aku hentam dulu, lagi dia hantar aku. Sebelum apa-apa berlaku, biar kita hantam dulu tuan-tuan. Jadi cantik ni, segak ni tuan. Bila segak tuan-tuan, dia pakai minyak wangi harum semerbak. Bila dia lalu di pekan Mekah, anak gadis akan mengintai. Tengok Mus'ab, oh, punya amboi hamu saya buat. Segaknya, cantiknya, wanginya. Kita kalau lalu dekat pekan Seberang Jaya, ada orang firit tak? Cuba tengok, anjing lari. Ni gajah mana? Gajah Tommy orang kata. Ni apa Mus'ab ni lalu ni, anak gadis mengintai, punya cantik, bajunya cantik, pagi lain petang lain. Ketika Tuhan buka pintu hidayah, tuan-tuan, mak dia tak boleh terima Mus'ab masuk Islam. Mak dia, ayah dia buat mesyuarat, tarik balik peruntukan. Ni berim yang diberi tarik balik tuan-tuan. Bonus pun tak dapat. Allahu Akbar. Tarik balik. Tapi dia dengan Islam, nak tarik berim, nak tarik bonus, tariklah. Aku tetap dengan jalan Nabi SAW. Ni yang kita nak tanam anak muda. Jangan bergantung dengan manusia, bergantung dengan Allah. InsyaAllah Allah tolong kita bang. Hampa nak takut apa? Dunia ni Allah punya. Ada orang kata, ustaz jangan cakap politik dalam masjid, sebab ini rumah Allah. Saya kata okey, tak mana saya boleh cakap? Di luar. Saya kata di luar tu bumi siapa? Bumi hang punya lah. Bumi Allah. Bumi Allah boleh tak? Betul. Betul tak? Ini rumah Allah, ini bumi Allah. Mana bukan milik Allah? Mana? Semua milik Allah tuan-tuan. Sebab tu bila Mus'ab ni ditarik balik, dia tetap dengan Islam. Bila Islam, bajunya tak ada, tapi Allah bagi dia bukan baju, Allah bagi ilmu. Wahai anak muda, cari ilmu. Mungkin 10 tahun akan datang, ini Ustaz Anas. Ini Ustaz Anas tuan-tuan, suara dia sedap, dia bekas penyanyi tuan-tuan. Ini mungkin Ustaz esok 10 tahun, betul tak? Saya dulu 10 tahun macam ni juga, duduk depan. Saya pegang buku jilid Islami 1 sampai 10. Mana Ustaz? Saya catat nama apa, tajuk apa, di mana ceramah, saya ambil intipati. Kemudian yang benar disampaikan oleh siapa, Ustaz tu kena sign. Saya simpan 10 jilid. Akhirnya tuan-tuan, Allah angkat darjat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma darajat. Allah angkat. Ni esok 10 tahun, tengok ni Ustaz. Tiada Ustaz, tak mau mangkuk ayun dia duduk depan, tak mau. Oh, tak mau tak apa, ketua pembangkang lah. Tak mau juga Perdana Menteri. Mau Perdana Menteri tu Lord Spender pun tak pakai. Betul tak hantar pakai Lord Spender dia? Betul yang ni betul. Tak apa tuan-tuan, Perdana Menteri tak pakai seluar sepeda sebab banjir tuan-tuan. Masya Allah. Tak mana aku pergi. Tarik balik, tariklah. Tak apa, walaupun bajunya lusuh, Allah bagi ilmu. Bila bagi ilmu bang, ketika Nabi hijrah, siapakah yang Nabi hantar orang nombor 1 untuk hijrah sebelum Nabi? Mus'ab bin Umair. Mus'ab pergi dulu mendidik penduduk Madinah, didik dengan ilmu yang Tuhan bagi kat dia. Itu yang hebat bang. Ini bekal kita bang. Wahai anak muda, ini bekal kita. Mana bekal kita untuk akhirat? Ni Mus'ab diberi ilmu, dia pergi dakwah tuan-tuan orang Madinah. Akhirnya Nabi berhijrah. Ketika peperangan Uhud, Mus'ab berjuang. Ketika berjuang tuan-tuan,
Mus'ab gugur sebagai syuhada. Kalau tuan-tuan pergi ziarah kubur Mus'ab bersama dengan Abdullah Al-Jahshi bin Jahshi dengan Sayyidina Hamzah, diletak di tengah. Zaman Sayyidina Umar berlaku banjir tuan-tuan, mereka mendapati mayat Mus'ab, mayat Abdullah bin Jahshi masih berdarah lukanya. Ni berjuang, bila berjuang tuan-tuan, Mus'ab gugur syuhada. Para sahabat cari para yang mati ni untuk ke bumi. Bila cari tuan-tuan dapat, mereka tutup dengan kain ke bumi, tutup dengan kain ke bumi. Sebab apa? Tak perlu mandi, tak perlu sembahyang. Orang syahid akan jadi saksi di akhirat. Ke bumi, sampai dekat Mus'ab tak ada kain. Cari-cari ada satu selimut kecil aja, mereka tutup kepala, terbuka kaki. Mereka tutup kaki Mus'ab, terbuka kepala. Mereka pergi jumpa, ya Rasulullah, ada seorang ya Rasulullah, orang muda ya Rasulullah, namanya Mus'ab bin Umair, orang hebat, dia ziarah ke Madinah, dialah yang memberikan ilmu, mengajar penduduk Madinah. Dia meninggal ya Rasulullah, kami nak ke bumi ya Rasulullah, kami ada satu kain ya Rasulullah, kami tutup kepala, terbuka kaki, kami tutup kaki, terbuka kepala, nak buat macam mana ya Rasulullah? Nabi menangis. Nabi terkenang, Mus'ab anak orang kaya, mati tak ada kain ke bumi. Lalu Nabi kata, wahai sahabatku, kebumilah Mus'ab dengan kamu tutup kain tersebut akan kepalanya. Kakinya ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, kakinya kau tutuplah dengan daun-daun kayu yang berada di sebelah Mus'ab. Mus'ab dikebumi dengan ditutup dengan kayu, tapi dia jamin syurga Allah. Wahai penduduk Sembilang, kamu yang dikebumi dengan kain susra, jamin syurga Allah. Tu pun duk halang program agama lagi, tu pun nak jamin syurga Allah. Ni duk hina ustaz-ustaz, nak jamin syurga Allah, sedangkan dia mengajar ilmu. Sebab tu wahai anak muda, cari ilmu bang. 10 tahun akan datang, insya-Allah Perdana Menteri Malaysia tanpa seluar sependa. Saya yakin tuan-tuan. Sebab kata ustaz ni doa tuan-tuan. No ada no? No? Woi, enggak. Itu Mus'ab, itu bekal dia ilmu. Lagi apa? Satu lagi insya-Allah saya bagi pada ustaz. Satu lagi seorang hamba Allah. Tuan-tuan tahu siapa? Khalid Al-Walid. Khalid ni dia berjuang tuan-tuan, dia tak kira mana perbatasan. Sehingga tuan-tuan pernah Saidina Umar memecat Khalid Al-Walid, digantikan dengan Abu Ubaidah. Diganti dalam peperangan ni, tengah duk perang. Lalu dihantar utusan. Bila hantar utusan, wahai Khalid, kamu diganti oleh Abu Ubaidah. Khalid terus berjuang. Kalau kita macam mana? Tengah duk perang diganti, belah balik terus ya? Betul tak? Ni terus berjuang. Habis berjuang, wahai Abu Ubaidah, ini giliran kamu. Tengok, dipecat pun terus berjuang. Lalu mereka tanya, wahai Khalid, kenapa kamu terus berjuang walaupun kamu dipecat oleh Umar? Apa kata Khalid? Aku berjuang bukan kerana Umar, tapi aku berjuang Tuhan kepada Umar. Bang, ini hebat dah. Tengok, ketika dia mati, tuan-tuan nak mati, dia duduk atas katil, sakit tua. Lalu sahabat datang, wahai Khalid, bagaimana kamu? Dia kata apa? Menangis dia. Dia kata, hari ini aku akan dikebumikan. Sesungguhnya aku mati lebih hina daripada seekor kambing. Masya Allah. Sebab apa? Ni tubuh dia penuh dengan ni luka, tapi dia tak mati tuan-tuan. Tapi dia mati atas katil, tapi hidup dia semata-mata untuk Islam. Wahai anak muda, ini bekal kita bang. Kalau kamu hidup dengan Islam, harap mati dengan Islam. Tengok di Bangi tuan-tuan, ada seorang pakcik sentiasa di kuliah. Ni pergi Kunuri, lari balik untuk dengar kuliah. Pergi mana kuliah? Dia mati lepas solat Zuhur, ketika sujud di hadapan Allah. Allah bagi benda baik bang. Ingat, pokok orang yang beruntung berbekal kita. Bila bekal itu jamin syurga Allah Subhanahu wa taala. Bang, makcik, mana bekal kita makcik? Kalau hidup duk hina ulama, hina orang-orang alim, hina orang datang masjid, mana bekal kita bang? Esok kita akan datang ke masjid ni, bila dah mati dibawa letak di depan, Pak Imam duduk belakang. Sepatutnya orang yang tak main masjid ni, Anas ambil nama. Yang mati ni tak main masjid, sembahyang dekat tandas, ataupun sembahyang dekat rumah dia. Baru dia tahu. Kami ingat tikam batu, bila ada orang tak main masjid, kita buat macam tu. Tak main masjid, sembahyang di rumah.
mayang-mayat di rumah sebab dia tak pernah main masjid. Dia mati ditanam hujung kubur tu seorang ya. Lepas tu pakat main semua, try tengok no? Baru tahu ni banyak orang jadi ni. Saya baca khutbah duk sembang tu, bom aku tak ada sembang juga tuan. Tapi yang bagi driver lori, saya baca khutbah berhenti penuh, berhenti driver lori. Habis ceramah, habis khutbah, lepas semayang, Ustaz, terima kasih Ustaz, kami driver lori tak pernah kena puji. Ini kena puji Ustaz, alhamdulillah. Saya kata driver kerja yang paling sabar driver lori lah. Nak pergi Kelantan tu berapa jam tuan-tuan? Kita nak kereta 4 jam paling lewat, depa 16 jam. Orang potong orang ajak dia, lambat orang maki, cepat orang maki, potong orang maki, potong depa pom lampu lah pak. Tapi sabar. Saya kata orang yang paling sabar driver lori. Depa hak tidur, driver lori kena puji tuan-tuan. Ni dalam khutbah, ini khutbah alhamdulillah. Hampa nak tidur, aku elon jalan lena habis. InsyaAllah kalau boleh kekalkan tuan-tuan jawatan kuasa kita. Masjid Semilang ni bukan terkenal di sini, seluruh Malaysia. Saya pi bila kata Semilang orang kenal. Satu lagi masjid Bertam, satu lagi masjid yang tak pernah runtuh, je Batu. Oh, terkenal tuan-tuan. Batu tu tak boleh buat apa tuan-tuan. Bubuh apa pun memang batu dia. Jadi insyaAllah saya haraplah tuan-tuan, sakaratul maut ni pasti berlaku. Mana bekal kita bang? Kan? Kita kata Allah semayang hebat. Bang, semayang kita belum tentu jamin syurga Allah. Tapi bang, buatlah dengan yang terbaik. Kita kata ya Allah aku banyak sedekah. Sedekah kita RM1. RM1 Ustaz. Ada orang bagi RM1, gaji RM3,000 bagi RM1. Cuba tuan-tuan bayang. Semalam saya buat forum, kami dah 4 hari dah. 4 hari dengan Ustaz Aslim. Saya Aslim tengok forum muka dia, aku pun meluat tengok dah. Tapi kami sayang tuan-tuan. Ni malam terakhir ni, alhamdulillah, malam 2 malam lepas kita buat forum kutip derma. Ada yang bagi rantai, bagi cincin, bagi gelang Ustaz tu. Ni bagi, saya kata kalau RM1 nak hantar pergi Kelantan, apa boleh buat? RM1 tuan-tuan, gaji RM3,000 bagi RM1. Nak buat apa? Mereka hilang rumah RM2,000 bang. RM2,000 hilang rumah, kita bagi RM1. Kok jamban pun tak lepas. Tuan-tuan bayang, nak berak pun kena duit kan? Tu berak duit 3 kupang. Ni seketul sekupang tu, boom sekupang, boom. Jangan lebih 3. Berak pun kena duit. Sebab tu saya tuan-tuan masuk jamban, saya terkejut. Bukan saja di Pulau Pinang, di Johor sebenarnya saya dapat pantun tu lah. Masuk di jamban tu, mereka buat pantun kat saya. Masuk-masuk nak kencing kan, kita duduk, ada pantun pula. Bapak kucing, mak tikus, lepas kencing sila jirus. Kita pun kecil-kecil jurih. Lepas tu nak terberak, ada pantun pula dah. Burung merak, ikan lampam, lepas berak sila pam. Depa pandai tu tuan-tuan. Jadi kita pun tak payah habaq tu faham Perdana Menteri gelak dah. Hang sulak sepeda tak pakai anda awak. Tuan-tuan, mana sedekah kita? Bagi RM1, bagi RM2. Cuba bayang. Ni malam ni, tuan-tuan bagi derma tuan-tuan, RM10 cukup dah. Kita boleh dapat malam ini RM20,000. Masjid Bertam, saya dengan Ustaz Aslim, kita ceramah, orang tak ramai, 5,000 orang. Kita dapat malam tu RM32,000. Saya dengan Ustaz Jeffrey buat forum untuk Mahat Tahfiz Al-Faizin. Saya kata sahabatku, ada orang sanggup bagi derma dekat saya 1 biji van. 1 biji van RM124,000. Apa sumbangan kita? Malam tu Darul Faizin dapat RM22,000, 1 rantai emas, 1 cincin emas. Malam ni kapet ini kita nak tukar yang biru ni jadi hijau. Kalau RM2,000, Pak Imam ajar hijau, Halim biru lagi. Kalau tuan-tuan boleh seorang RM10 bang, Allah, RM10 satu kaki tak lepas. Tapi kalau bubuh tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan, inilah tempat kita solat, orang sujud kita dapat pahala bang. Bukan kira biru hijau, inilah tempatnya. Ni ramai duduk ni tuan-tuan, ada 1 petak satu kaki RM10. Kita duduk ni tuan-tuan, selagi mana dia duduk dia dapat pahala. Orang yang bagi kapet dapat pahala dah, dapat pahala lah. Tapi orang tak nampak. Inilah bekal kita bang akhirat. Faqad fas.
malam ini dengan semangat yang ada kita akan tukar biru ini jadi hijau. Saya lantarkan kutipan derma. Mari tuan-tuan yang bertugas tolong bergerak untuk kita kutip insya-Allah derma kita pada malam ini. Kalau tak sempat pun insya-Allah di luar sana, kalau tuan-tuan tak bawa duit, kita sediakan tikar sejadah. Jadi tuan-tuan boleh bubuh. Jangan buat biru lah, biru tu orang tak mau lah tuan-tuan. Buat yang hijau RM5 pun jadilah. Ada orang kata ustaz RM1 pun jadi. Dia kata apa? Dia kata daripada tak buh langsung biar buh. Janganlah bagi banyak sikit. InsyaAllah kita harap malam ni boleh dapat dalam 20,000. Dan ada sponsor-sponsor boleh support. Kita nak tukar kapet ini, kerana kapet ni telah pun kena ayat kencing tuan-tuan. Jadi eloklah ditukar. Dan harap-harap bukan saja tukar, aircon pun mereka tak pasang. Panas nak mampus. Ada aircon tak? Awak panas? Ramai. Oh bagus. Tambah lagi insyaAllah. InsyaAllah jalan sampai belakang. Makcik-makcik kalau mampu ada duit, dan insyaAllah gelang-gelang rasa tak mau guna dah, bagilah. InsyaAllah makcik, kita gunakan kapet ini untuk sembahyang. Selagi mana kapet ini diguna, selagi itulah pahala kita di akhirat. Ini bekal kita. Faqad faz, itulah orang yang beruntung. Sekian. Jazakallahu khair kepada Ustaz Al-Fadhil Ustaz Haslin Baharim. Kita tengok masa masih ada lagi. Kita buat round kedua tapi pendek saja insya-Allah Ustaz. Sebelum kita masuk round kedua, ingin saya umumkan jumlah kutipan pada malam ini RM13,373.8 kupang. Alhamdulillah. Allahu Akbar. InsyaAllah. Dan juga sebelah subang telinga yang diinfakkan. Alhamdulillah, sebelah subang telinga insyaAllah. Dan juga saya juga dimaklumkan tentang viewers yang sedang menonton live melalui zon kuliah. Setakat yang tadi saya terima makluman adalah sebanyak 1170. Ni campur kita ni lebih kurang dalam 20,000 ada kot malam ni Ustaz, insyaAllah. Dan mungkin selepas tu akan diulang lagi di zon kuliah, kerana video tu tetap akan kekal di dalam laman Zoom kuliah. Dan juga teaser yang telah kita buat untuk program kita malam ini telah mencapai hampir 200,000 viewers untuk program malam ni. Jadi oleh kerana tu kita kena pusing lagi sekali kita punya forum pada malam ini, kerana kita nak tahu lebih mendalam tentang sedikit sebanyak, kalau tak dapat banyak pun sedikit sebanyak tentang peristiwa yang telah dijanjikan dalam Al-Quran dan hadis tentang kiamat kecil ini, sakaratul maut. Selamat tinggal kepada semua, berpisah kita selamanya. Kita tak sama nasib di sana, baikkah atau sebaliknya. Itulah lagu yang telah berkumandang sebelum ini, nyanyian Allahyarham Ustaz Asri Ibrahim. Lagu yang cukup sinonim dengan arwah insyaAllah. Jadi Ustaz Abdullah Khairi, kita nak tahu Ustaz Anas, peristiwa sakaratul maut tu ketika dekatnya datang. Orang kata apa, sewaktu dikatakan zaman, orang kata bukan zaman, dikatakan ketika masa nazak tu Ustaz. Jadi apa yang berlaku Ustaz? Siapa yang akan datang? Apa yang akan ditayangkan? Sebab benda ni sekurang-kurangnya menjadi satu, orang kata apa, peringatan untuk kita Ustaz. 20 minit boleh ke Ustaz? InsyaAllah 20 minit. Tafadhal Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Anas. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, dalam kitab Sakaratul Maut Dr. Ain Al-Qarni, dia huraikan, dia kata ketika sakaratul maut, manusia ini akan diganggu oleh dua syaitan. Syaitan yang pertama akan datang di sebelah kanan, menyerupai siapakah orang yang kita sayang. Sebab tu Nabi SAW kata, al-mar'u man ahabba. Manusia ini bersama dengan orang yang dia sayang. Kalaulah mak kita paling sayang, dia akan datang. Wahai Abdullah, ini mak Abdullah, mak sekarang berada dalam syurga. Nak masuk syurga, ikutlah Yahudi.
Kalaulah masa hidup kita ikut Yahudi, kita akan ikut seruan syaitan ini. Masa hidup kita ikut Yahudi tak? Makan pun macam Ustaz sering kata, bismillah pun tidak, doa pun tidak, lebih kurang Yahudi ya. Makan tuan-tuan, minum kan, simple aja. Saya tengok banyak orang Islam dia minum tangan kiri. Kadang-kadang ustaz pun ada. Saya pernah tegur tuan, ustaz tangan kanan, lupa. Sedangkan benda itu tuan-tuan, benda asas dia kan. Nak ikut Islam ialah ikut macam Nabi. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi datang ambil, apa yang Nabi cegah jauh. Tuan-tuan, dia datang, kalau nak ikut mak dalam syurga, ikut Yahudi. Datang sebelah kiri pula orang yang disayang. Kalau dia sayang bapak dia, ini bapa Abdullah, kalaulah kamu nak ikut bapa dalam syurga, ikutlah Nasara, Kristian. Tuan-tuan, ini datangi. Tapi orang yang beriman, tuan-tuan, akan dihalang dengan amalannya. Amalan apa? Sembahyangnya, dalam kitab kata akan halang syaitan ni datang. Sembahyang kita macam mana? Sembahyang kita akan halang. Itulah ibadat yang pertama yang akan ditanya. Sembahyang, salat. Sembahyang kita akan halang ni. Sembahyang kita pun tidak khusyuk kan. Nak kata tuan-tuan, Ustaz Muzammar lah kan. Tapi macam mana? Kata Dr. Harundin, kita ni nasia manusia. Bila nasia daripada kalimah kata dasar nun silia, nasia. Nasia tu maksud apa? Lupa. Bila lupa, fazakir in nafa'ati zikra tanfa'u mu'minin. Beri peringatan kepada orang beriman. Kita lupa, kita kena beri peringatan. Itulah ada forum alam barzah, ada forum sakaratul maut. Peringat balik. Kalau tidak, kita lupa. Tambah-tambah nasia. Kita Melayu pula duk makan nasi. Lagi lupa. Perlu peringatan. Bila peringatan ni tuan-tuan, ni sembahyang kita, Allahu Akbar, kita tak main khusyuk. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, cik khusyuk bang. Pak imam pula sedap, Ustaz Aslin sedap daerah kan. Lepas waladhalin, amin. Tadi kunci aku tak mana ada kan, terus berpegang dalam kocek. Kalau tak ada, Allahu Akbar, tu habis. Tapi kata Dr. Harundin, kita manusia lupa. Tarik balik, dia kata pi ya, oi aku semayang oi, pi tarik balik, pi ya, dia pi sebarang jaya ni, tengok semayang sebarang jaya, dia pi nu nyok sebatang pi mata, oi semayang oi, tak semayang. Manusia nasia, lupa. Tarik balik. Bila tarik balik, akhir kita Assalamualaikum warahmatullah, ya Allah aku semayang. Jadilah tuan-tuan, itulah makhluk Allah yang lupa kita semayang tu harap-harap. Itulah nak tolong kita masa saat sakaratul maut. Lagi apa? Puasa kita, ibadat puasa kita akan halang ni. Ni syaitan nak ganggu ni. Cuba bayang puasa kita macam mana. Allahu Akbar. Puasa hanyalah apa? Ju' wal atash, lapar dan dahaga ya. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, kita sekejap aja, bulan 5 ni masuk dah Rejab, lepas tu Syaban, Ramadan. Kita habis Maulud Nabi. Lepas Maulud Nabi, Isra Mi'raj pula dah. Lepas Isra Mi'raj, Ramadan pula dah kan. Lepas Ramadan, raya pula dah. Lah raya dah tuan-tuan. Lah 47 dah. 47 dah tu ni. Masa macam muda ni. Ustaz apa? 46. Aku abang tau, hang kena hormat. Dia hantam aku tau kan. 47 dah bang, anak 22 umur, tahun depan nikah. Lepas tu kita ceramah, cucu lari. Why? Lekah cucu tuan-tuan. Cucu jatuh tu Tok Wan, ingat muda lagi, rupanya tua dah. Tahun depan anak nak nikah kan. Allah tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Cuba tengok masa beredar, apa amalan kita bang? Puasa bang. Sebab apa? Orang yang berpuasa ini tuan-tuan, dia akan mudah untuk sebut kalimah Allah. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Diajarkan kalimah la ilaha illallah. Sebab tu orang yang nak mati tuan-tuan, bila nazak sakaratul maut ni, kita pergi ziarah dia, mula-mula pegang kaki dia.
pegang-pegang sejuk, maksud dia telah sampai akan ajal. Kemudian kita pergi belah kanan dia, kita ajar, ayah sebut nada yang paling sayu, ayah sebutlah ayah la ilaha illallah. Dia boleh sebut. Bila boleh sebut, jangan sebut dah. Ni kita ayah la ilaha illallah, ya la ilaha illallah. Dia manusia dia bengang Bila dia boleh sebut, relax. Ya, dia lupa, ayah sebut ayah la ilaha illallah. Ulang balik. Ni tuan-tuan baca dalam Sakaratul Maut, dia cerita satu-satu bang persiapan ini. Allah ni ajarkan dia. Ni orang yang berpuasa mudah sebut la ilaha illallah. Kita kalau Ramadan puasa, tuan-tuan, ni ada hari-hari yang boleh kita puasa kan, 10 Muharram, ada hari-hari yang boleh kita buat untuk ni memudahkan kalimah Allah. Lagi apa? Sedekah kita bang 13,000 bang. Malam ni tuan-tuan bayang 13,000. Maksud dia seorang ini kita purata RM10. Ada semua 13,000 dah? Dah. Ada hampir dalam 5,000 ya. Tapi alhamdulillah termasuk Perdana Menteri tak pakai spender pun terkira juga tuan-tuan. No. Ada nama apa? Muhammad apa? Muhammad Irwan Shah Putra. Hang Perdana Menteri Indonesia ni. Silap tuan-tuan. Tuan-tuan, ni kita bagi ni. Tuan-tuan, dikatakan tuan-tuan, sedekah yang kita buat memudahkan hidup kita. Bang nak cerita tak reti, siapa buat dia tahu. Siapa buat dia tahu. Saya pernah tuan-tuan, tak ada apa dalam poket. Cikgu bukan gaya, tak ada apa dalam poket, tak ada apa. PP saya dalam poket saya ni, walaupun tak ada apa, dalam dompet saya sentiasa saya buh RM100 atau RM200. Itu spare. Kadang-kadang PP beli terlebih, ada spare. Kad kredit tak pakai. Saya tak pakai kad kredit bang. Saya tak ada kad kredit. Hampa cari lah, memang tak ada, tak pernah ada kad kredit. Saya ada kad kredit yang tu debitnya tu, duit tu tak pakai tu. Dia kata susah-susah, ustaz pun ada duit insyaAllah kan dalam tu. Tak ada duit, pi mak sihat ke? Sihat. Mak noh, dalam tu ada 200, bagi kat mak. Dunia tu hang bayar cash. Nah mak, hang ada duit ke? Mak saya siap. Hang ada duit ke? Dek-dek oi. Dek-dek tu kira budak-budak ha. Mak saya siap. Hang kutuk aku nak kena. Mak saya siap tuan. Bini saya mama. No. Arab ni Arab. Arab. Arabi. Isteri saya mama, abang ipar saya pun ada. Siam campur mama jadi semak. Tapi mamak sebis ya. Dia menikah dengan Jawa campur Melayu jadi jamam. Nanti Jawa tak masuk jamak jadi jimak. Tuan-tuan, ni mak ada apa? Tak apa. Nah mak 200. Hang ada duit ke? Dek-dek tu budak-budak. Ada mak weh. Sebenarnya sekepiang pun tak ada. Mak ambil lah, beli beras apa. Tuan-tuan pi sekolah kan, pi sekolah, mi goreng ke tu? Cikgu kan ada duit. Mi goreng, dia goreng-goreng, Allah sekepiang tak ada. Tak apa, lupa saya puasa ini. Puasa apa-apa tak ada. Saya puasa. Ustaz puasa kalau tak apa. Hasilnya sekepiang tak ada. Tuan-tuan bagi kat mak 200, tiba-tiba dapat panggilan. Waalaikumsalam ustaz, boleh tak ustaz main forum dekat Teluk Intan? Saya kata forum tak apa. Turun pi, rupanya ganti Dr. Harundin. Sebelah saya Dr. Zulkifli, Mufti Kerajaan Negeri Wilayah. Sebelah saya Hasan Din. Aku tak ada Din. Allah, kecilnya rasa kan. Aduh. Tapi tuan-tuan tengok ulama besar ini, kita cakap dia hormat. Dr. Zulkifli, tuan-tuan, ulama hebat. Doktor, tuan-tuan, kita cakap bagi pendapat, dia hangguk, tuan-tuan. Kita buat lawak, dia gelak. Ni ada di kalangan hampa aku buat lawak, gelak pun tak. Belagak lebih pada doktor dengan Datuk Abu Hassan ni. Yang tu mesti dulu kini selamanya, aku tahu tu. Ni gelak lah kita buat. Datuk Abu Hassan gelak, gigi.
Habis-habis tuan-tuan mereka bagi satu sampul. Saya balik-balik esok nak pergi sekolah tak baru teringat, ya Allah, sampul tu bagi kat mak 200, balik-balik buka sampul. Tuan-tuan, Allah bayar cash dunia, bagi kat mak 200, dalam sampul ada berapa? Orang bagi 4,000 bang. Malam ni jangan 4,000 agak lepas ada minyak dah. Tuan-tuan tengok, nak cerita, bagi 200 kat mak, Tuhan bayar cash 4,000 bang. Saya teriak, ya Allah, aku tolong mak aku 200, Tuhan bayar 4,000. Apa nilai dunia bang? Ni tangan yang ni tolong kita di akhirat esok. Masa nak mati pun sama, sedekah kita bang. Hari ni tuan-tuan nak keluar RM1 kira bang, ada lagi bang, letak bang RM1 yang tuan-tuan bagi tuan-tuan, ini 13,000, sikit sangat. 13,000 boleh tang mana ya? Boleh tang mana kapet 13,000? Banyak ni ya. Ni kita nak 100, 200. Sebab saya nak ni tuan-tuan, sumbangan ni memang 125,000, 10 kali lagi. 130, 10 kali lagi. Entah. Sebab tu tuan-tuan yang ada duit tuan-tuan, rumah tuan-tuan besar-besar saya tahu. Ni rumah ni tuan-tuan semua nilai 100,000 lebih. Ustaz tak ada duit, kereta tu 20,000. Ni kereta tu penuh semua. Mana ada kereta Proton lama ada, Orion yang start tu kakak geran pun dah nak tukar lah. Tak ada semua tengok. Paling korang pun maybe, betul tak? Adik bapa hang bah, maybe apa? Kereta apa? Ha? Proton Saga lah. Proton Saga mama teruk je. Yang ni zuhud sungguh. Tak apa, bagus. Saya lantik kamu mencari Menteri Besar Kelantan. Orang zuhud ni kan. Tengok hebatlah kan. Tapi tuan-tuan, Allahu Akbar, kita duit ada, rumah ada, tapi untuk rumah Allah, inilah harta kita di akhirat bang. Ada tak rumah kita ini kita akan duduk selama-lamanya? Tak ada. Tapi rumah Allah ini kekal sampai hari kiamat. Kekal sampai hari kiamat. Tuan-tuan ingat tak peristiwa tsunami? Tuan-tuan, sahabat saya pergi, ada satu masjid dan satu rumah yang tak runtuh, yang lain hancur. Masjid itu Baitur Rahman, sebelah masjid ada satu rumah. Rupanya rumah yang tak runtuh itu seorang kaya yang banyak masa hidupnya bersedekah. Allah pertahan rumahnya. Tuan-tuan tengok, dunia Tuhan tunjuk ni tuan-tuan, rumah ini akan kekal selamanya. Rumah kita yang kita duk jaga, kereta tuan-tuan, satu hari kereta kita akan jual. Rumah kita mati, isteri kita tak boleh duduk sebab kita habaq kat bini kita, hang jaga, aku mati hang menikah lain, aku jadi hantu. Tu kawan tuan-tuan nak duduk rumah takut sebab dia habaq dah wasiat. Pergi tengok gerun tuan-tuan, takut. Macam ada seorang cikgu, dia abang, dia tahan, aku bagi ambil insurans ni. Insurans ni kalau hang mati 1 juta, abang mati 1 juta, tapi kalau abang mati jangan menikah. Dia abang kat bini dah. Betul tak? Aku balik jadi hantu. Oh, kacau laki hang sampai tak boleh tidur. Oh, dia betul. Sampai macam tu tuan-tuan. Ni rumah kita dibubuh, disewa. Satu hari tuan-tuan, bukan disewa, anak kita tak mau duk, dijual. Tapi rumah Allah ini pernah tak orang buat signboard untuk disewa? Pernah tak orang buat signboard untuk dijual? Tak ada bang. Ini harta kita di akhirat. Tapi berapa ramai orang nampak harta ini? Orang tak nampak bang. Bang, kalau siapa bos RM1 balik tambah je bang. Ini harta kita bang akhirat. Saya buat mahat tafiz 3.3 juta dalam setahun. Saya panggil Ustaz Haslim, saya dapat mengutip 1.2 juta bang. Ada yang datang kain sengit ya, Ustaz, ini harta saya di akhirat. Saya kata harta apa? Saya sebut tuan-tuan, ni duit shilling ni, dengan rupanya bukan duit shilling, rantai emas 86 gram. Saya kata kenapa makcik, inilah harta saya di akhirat. Makcik, saya nak buat titi untuk makcik duit ni. Saya buat titi, dia mai tengok, alhamdulillah Ustaz orang lalu titi ni bagaimana tak untung saya dapat pahala. Ya makcik, riak dah bang. Itu harta kita bang akhirat. Ni tangan yang kita buat, tangan ini tuan-tuan, sedekah kita akan halang malaikat ni kacau kita bang. Apa yang kita buat bang? Kami hanya mampu berceramah je. Aku sedekah 5 tahun ni tak larat bang.
Tapi saya takin saya melahirkan Ma'had Tafiz Ustaz Abdullah Khairi nama Ma'tas. Saya nak latih 30 orang aja. Mereka ini akan lahir Ustaz Abdullah Khairi Junior. Hampa tengok 10 tahun akan datang lebih hebat daripada aku. Dia ceramah tak ada stop tu, mampu hamba. Hamba tengok Ustaz Abdullah Khairi 5 tahun tak larat abang, tak larat dah 47 lah. 47 dah. Siapa umur 40 tahun lah. Bang, masalah lah dia nak mengaji apa mengaji adik masalah dia 40 tak larat dah. Betul tak Ustaz tu? Tangguh belagak apa tomok cuma tu. Itu dah keluar istilah aku tu. Sama kan 45 tahun tak larat dah. Tapi insyaAllah anak murid saya akan lain. Boleh baca khutbah. Saya nak latih baca khutbah. Boleh tuan-tuan memanah. Boleh tuan-tuan hafal Quran. Boleh berpidato. Bukan senang. Bukan semua orang boleh cakap. Memang semua orang boleh cakap, tapi belum tentu semua orang boleh dengar. Tuan-tuan ni, tuan-tuan bayang ni 9 suku daripada tadi. Aku ingat awal lagi rupanya 10.45 dah. Ni kita forum pukul 8, 9, 10 2 jam dah bang. Tapi tuan-tuan boleh tunggu dengar. Bukan senang tau nak cakap bagi orang dengar bang. Ni budak boleh tunggu. Tambah-tambah Perdana Menteri pula. Bukan senang tau. Bukan senang bang. Hampa pandai cakap nak ambil setengah jam cukup lah. Tengok seorang belah. Tengok fungsi dengan kami lah. Bukan senang bang. Nak train ni bukan masanya 5 tahun bang. Ni nak train pidato ni, train cakap ni 10 tahun bang. Di antara tokoh yang mengajar saya Datuk Dr. Fazilah Kamsah. Saya tuan-tuan jadi juri pencetus rumah, duduk sebelah dia. Saya kata, Datuk kenal tak saya? Siapa? Ustaz Abdullah Khairi. Tak kenal. Datuk lah ajak saya pidato umum, public speaking. Datuk ingat tak ketika saya jadi pengurusi, Datuk jadi juri untuk pidato di universiti. Masa tu perempuan ramai, ada 4 orang, seorang lelaki. Saya pun dengan ini saya persilakan. Dia waktu Datuk dah lagi, Doktor Profesor Dr. Fazilah binti Kamsah. Aku ingat Fazilah perempuan tak? Tahu nek-nek, oh dia janggut. Mampu aku. Dia nek-nek, dia kata apa? Pengurusi ni sepatutnya kita sunat dia sekali lagi. Pasal dia tak kenal jantan betina, dia kata. Allah punya malu bang. Doktor ingat tak? Orang kau. Tuan-tuan tengok, walaupun dia guru saya bagi pendapat, dia dengar bang. Ni hampa ni ada di kalangan dalam Sembilang ni lebih berlagak daripada orang lain. Tak mau dengar pendapat langsung. Apa punya manusia ni bang, kita mati bang, sampai masa tinggal semuanya. Apa yang kita tinggal orang boleh sebut bang? Saya nak tanya, apa yang kita tinggal orang boleh sebut? Ni abang alim kita, ni bapa kepada Anas, dia pengurusi ni. Kalau dia mati orang akan sebut bang, pengurusi Haji Alim mentakbir masjid ini punya hebat. Tidakkah ini bekal kita akhirat? Ada orang nak rampas ni untuk apa? Untuk penjatuhkan masjid ni. Orang akan sebut dah, mangkuk ayun ni lah yang tu ambil masjid sampai tak ada apa. Orang sebut juga bang, bang tinggal yang baik bang, ini bekal kita akhirat bang. Saya boleh cakap je, saya cakap takut apa? Takut apa bang? Rezeki Allah bagi benar. Hidup mati ketentuan Allah, betul tak? Ada dah hidup mati siapa orang tentu? Tak ada, Allah bagi. Walaupun ada orang nak bunuh kita, tapi Allah kata tak boleh, takkan bolehnya. Malam ni orang nak halang forum ni, tapi Allah kata benar. Allah benar kita datang. Ni yang hadir ramai ni. Sebab apa tuan-tuan? Inilah bekal kita akhirat bang. Kalaulah macam ni ada tuan-tuan, yang ada semangat macam ni, yang yakin tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan, Pulau Pinang boleh kekal. Dan saya yakin majlis ilmu yang paling hebat di Pulau Pinang dan Selangor. Pulau Pinang Selangor oh merah je ni tuan-tuan, pi Kedah. Sebelum Tani tak apa lagi. Lepas Sungai Tani Perwaja. Okey lagi. Lepas Perwaja semua khutbah alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini ialah 31 Ogos. Kita telah menyambut 56 tahun kemerdekaan. Kita kena bersemangat. Semua semangat. Lena apa? Saya pergi dengar ni masjid depan Queen tu, Kolej Universiti misalnya, yang baca tu profesor. Semua pelajar. 31 Ogos ini adalah hari kemerdekaan Malaysia. Sudah lama kita merdeka tuan-tuan. Mana
semua keputusan yang kita buat, inilah keputusan yang baik. Kita menyokong satu Malaysia. Ada seorang duduk, dia duduk jendul betul. Aku kata saat lagi kot belakang bau kata nak tergelak pelajar, rupanya bukan pelajar, pensyarah kuih, bau debu keluar-keluar. Allah Akbar. Dah lah ni pakai kain sepeda pun tak pakai. Sayang tengok Angry Bird. Oh dia mampu yang gelap ni bang. Lagi lama lagi syok, apa tahu tak? Tu pun apa tak panggil aku. Bang, apa amalan kita bang? Alhamdulillah, Pulau Pinang maintain bang. Ni Selangor pun sama, kuliah tu dia. Kami buat 31 Ogos. Saya, Ustaz Aslin, Dena Amir, apalah, Heliza Helmi, Aflin Syuaki, lagi apa kata? Dami. Oh, Nilofa. Allahu Akbar, cun-cun semua. Oh, kan? Kita pun nak forum berketak ni. Dia lihat dia telan. Ni saya forum dengan Dr. Izhar. Dia ceritakan yang mai jumpa saya sama tuan-tuan yang berlaku kat saya. Saya pernah tuan-tuan pergi satu supermarket mai jumpa. Ni lari ni macam tu juga yang Dr. Izhar cerita. Berlaku kat saya. Malu. Tuduk rambutnya panjang. Tuduk. Ustaz, kami tengok Ustaz dalam YouTube. Salam boleh tak? Tu dia tuan-tuan ni tuduk suruh salam. Tak boleh. Lah salam lah Ustaz, salam lah. Tak boleh. Ni kakak perempuan saya lelaki. Dia salam sikit dia. Saya minat Ustaz. Tak boleh saya tahu. Sikit dia. Saya tak boleh kakak perempuan. Doa sama dengan Ustaz ni. Sama tak kanggut. Tu dia. Fawakih sudur kabirun jiddan. Betul tak? Doa. Kata Ustaz tak percaya ni, saya ambil IC. Tengok Salahuddin bin Ahmad. Pondan. Saya tak boleh. Lo salam saya jantan. Tak boleh. Salam lagi dia ambil gambar. Ustaz Abdullah Khairi berpelukan dengan seorang perempuan. Mampu. Cara Ustaz Azhar pun boleh buat video lucu. Mana tambah kita tengok tu dia Ustaz Abdullah Khairi bagus punya. Saya tak apa. Tengok kepala saya badan Ustaz Aslin. Mampu. Ya Allah, tak mau. Allah boleh lah Ustaz, saya jantan. Ni nak panggil kak ke abang. Dah macam ni lah. Balik ubah, pakai baju seorang lelaki. InsyaAllah nak salam, nak peluk pun boleh. Sebulan tuan-tuan dia main jumpa saya pakai baju lelaki, sikat belah tengah, punya segak. Ustaz, saya dah berubah Ustaz. Saya pun kata okey sekarang boleh cium tangan. Dia pun cium, dia peluk saya, pelaga, pum. Mak dia telefon tuan-tuan. Ustaz, Salahuddin sekarang telah menjadi Salahuddin anak saya yang saya lahir dulu. Hidayah milik Allah lah. Mana nak dapat? Rumah Allah ni. Rumah Allah ni bang. Siapa nak sampai rumah Allah inilah dia. Jadi bang Zaman Sembilang, pertahankan, buat yang terbaik tuan-tuan. Dan tuan kuasa mereka boleh anjur, tuan-tuan support banyak-banyak. Saya ucap terima kasih lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan support juga mak Tafi saya. Hari ni kami sponsor air ni, nampak dah tu. Tu. Walaupun atas hitam, bawah hijau. Harga dia tuan-tuan ni water kangen. Dia bukan baca Quran apa. Dia sangat baik, alkali yang cukup tinggi. Kalau tuan-tuan yang ada kanser, tuan-tuan banyak testimonia telah meminum air ini, alhamdulillah dia cure. Jadi tuan-tuan bantu, satu botol harga RM10 aja. RM10 abang. Bagilah minum tuan-tuan. Kalau tak apa nak pembekal boleh edar. Saya di antara pengeluarnya. Dan insya-Allah tuan-tuan, Ustaz Aslin juga bawa produk Habatus Sauda ni Ustaz no. Ustaz promosilah.
Jadi tuan-tuan bantulah mak tahfiz saya ni. Saya ada 22 orang anak yatim tuan-tuan, free anak yatim. Siapa nak bantu tuan-tuan? Jadi kalau tuan-tuan beli ayat ni harga RM10, Habatus Sauda tuan-tuan, itulah di antara sumbangan tuan-tuan untuk mahat tahfiz saya. Saya ucap terima kasih yang baik daripada Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.